apa, tarikh ataupun sirah. Tetapi tajuk adab ini kebiasaannya kita agak mudahlah, dalam mengajar ni kita agak mudah. Tetapi sebenarnya hasrat daripada bahagian pendidikan Islam, PI, KPM, bila mana kita ataupun saya sendiri secara personal berbincang mengenai masalah pengajaran adab, pengajaran adab ni, jadi hasrat daripada pihak KPM sendiri sebenarnya bahagian adab ni suatu yang besar, dia kata. Suatu yang agak berat. Kerana apa? Kerana ia melibatkan gabungan daripada ilmu. Kalau kita lihat sebenarnya ilmu Islam ni ada tiga lah. Seperti kita tahulah, ilmu usuluddin, ilmu syariah dan ilmu akhlak atau tasawuf. Jadi kalau disiplin yang terakhir sekali, ilmu tasawuf itu berada pada bahagian adab. Jadi kalau kita dengar daripada pengajian-pengajian pondok ataupun pengajian-pengajian berbentuk talaki turas, maka kita melihat bahawasanya kitab-kitab yang digunakan dalam bahagian dalam disiplin ilmu tasawuf ni agak besar. Contohnya Ihya Ulumuddin ataupun Siyarus Salikin ataupun Hidayatus Salikin ataupun Penawar Bagi Hati. Itu merupakan kitab-kitab yang masyhur di kalangan kita bagi masyarakat Malaysia ni bila belajar dengan ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Yang kita panggil pada hari ini ilmu akhlak. Tetapi sebenarnya ia merupakan ilmu tasawuf. Kalau disiplin ilmu tu ialah ilmu tasawuf. Seperti mana juga ilmu akidah, kita ada bab akidah, kita ada fiqh dan juga kita ada tasawuf. Dan tasawuf ini ialah merupakan garapan ilmu fardhu ain sebenarnya. Jadi anda kata kita ambil mudah pengajian ataupun PDPC kita terhadap ilmu yang ketiga, bahagian yang ketiga iaitu ilmu akhlak ini. Kita lihat contohnya bab tawadhu, istiqamah. Maka ia agak kurang ataupun kita kata mengurangkan disiplin fardhu ain bagi seorang pelajar. Dan sebab itulah hasrat daripada PPI dia meminta supaya penekanan bahawasanya tajuk akhlak ini perlu diberi penekanan ataupun penjenamaan kepada guru. Sebenarnya ia merupakan ilmu tasawuf. Bila kita tahu ilmu tasawuf tu, bila kita belajar kita tahu mengenai disiplin ilmu yang tiga yang fardhu ain, maka ia merupakan kewajipan. Ilmu yang fardhu ain yang menjadi wajib bagi setiap orang Muslim yang mukallaf mempelajari selain daripada akidah dan juga fiqh. Jadi bab yang ketiga itu, ataupun disiplin yang ketiga ialah ilmu tasawuf. Jadi penekanan ilmu tasawuf itu ialah penekanannya terhadap pembersihan jiwa ataupun dipanggil sebagai takhliyatul qalbi. Pembersihan jiwa daripada segala sifat yang mazmumah, wa tahliyatul qalbi, dan juga menghiasi jiwa itu dengan sifat-sifat yang mahmudah. Jadi sekarang ni dalam kalau kita lihat daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, sesungguhnya komplit. Pengajian ilmu tasawuf itu sebenarnya sudah komplit. Daripada tingkatan 1 dengan amanahnya. Kalau ni sebab saya mengajar. Kalau kata 4 pula, kalau kata 4 khauf war raja, itu semua ialah perbahasan perbincangan ilmu tasawuf. Jadi kita tak boleh ambil sambil lewa pengajaran kita hanya dengan membaca ataupun dengan dengan melihat kepada buku teks. Kita kena tambah dengan pembacaan-pembacaan lain supaya ilmu tasawuf itu benar-benar kita dapat faham dan kita dapat sampaikan kepada pelajar. Itu hasrat daripada PI. Sebab disiplin yang ketiga itu ialah merupakan mengenai ilmu tasawuf. So umpama hari ini kalau contohnya kalau kita bertemu dengan Tok Guru Pondok, maka Tok Guru Pondok akan kata, kalau kita
nak kena mengaji ilmu fardhu ain, mesti mengaji ilmu usuluddin, ilmu fiqh, lepas ilmu tasawuf. Jadi yang ketiga inilah kita sebenarnya kita cuba membawa pelajar kepada ilmu tasawuf. Cuma kita namakan dari dalam perbincangan kita di peringkat guru pendidikan Islam dalam buku teks ni kita panggil bidangnya ialah bidang akhlak lah. Kita tak panggil lah ilmu tasawuf. Tetapi sebenarnya inilah hasrat daripada BPI supaya saya sebagai orang tengah cuba untuk sampaikan kepada JPI bahawasanya bidang akhlak itu merupakan bidang ilmu tasawuf yang perlu kita berikan, yang perlu kita garapkan kepada pelajar supaya mereka, bukan kita kata nak suruh jadi seorang yang sufi, bukan. Bukan seorang yang sufi, seorang wali, bukan nak jadi tok wali, bukan. Nak jadi orang sufi pun bukan. Kita nak supaya mereka menggarap sebenar-benarnya inilah disiplin di dalam Islam, terutamanya bidang yang terakhir ni, yang mana inilah yang menghiasi kita sebagai seorang Islam. Itu kita hasrat daripada BPI. Okey, kita lihat kepada, saya bagi contoh. Kita bagi contoh. Dalam bab fiqh dan akidah ni saya ambil pada minggu depan lah. Sebab pada bab akidah ni merupakan tajuk yang berat. Tajuk yang berat. Jadi saya tak nak sentuh lah pada waktu malam ni. Kita nak satu santai saja. Okey, kita nak satu santai. Okey, sebagai permulaan, kita tahu bahawasanya setiap buku teks dia ada dia punya helaian rangsangan. Contohnya wa innaka la'ala khuluqin azim daripada surah Al-Qalam. Jadi di sini kita sebagai seorang guru kita perlulah membuat sedikit pembacaan. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini? Menurut tafsir Ibn Katsirnya bagaimana? Sekurang-kurangnya kalau lah kita kata kita tak dapat nak memahami tafsir yang turos, yang sifat yang turos, yang tradisional, mungkin kita boleh ambil tafsir yang moden, contohnya tafsir Hamka. Tafsir Hamka pun boleh, ataupun tafsir Al-Munir, Syekh Al-Marhum Wahbah Zuhaili pun boleh. Sebab itu antara merupakan tafsir yang menjadi kegunaan. Kalau tanya apakah daripada manakah sumber tafsir yang kita gunakan untuk penulisan buku teks, ialah daripada tafsir Al-Munir lil Al-Marhum Syekh Wahbah Zuhaili. Itu antara kita kata al-mu'tamad ataupun kitab yang kita pegang. Yang kita pegang bagi penulisan buku teks. Walaupun di sana terdapat juga beberapa nakal ataupun pemindahan yang mungkin ada kesilapan teknikal, tetapi kita masih lagi berpegang di samping daripada kita merujuk daripada tafsir-tafsir yang lain. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim ni kita perlu mengambil kira daripada pandangan ulama-ulama tafsir supaya pelajar kita memahami bahawasanya apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Kadang-kadang kita ni mungkin setengah tu alhamdulillah kita boleh menghurai. Tetapi adakah ianya huraian tersebut bertepatan dengan apa yang dimaksudkan dengan maksud daripada ayat itu. Ayat ni yang kita perlu, pegangan ini antara pegangan yang asas bagi seseorang GPI, iaitu bila kita cuba untuk mentafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis, kita mesti ada pegangan yang tepat dan juga pegangan yang betul. Contohnya tafsir, kalau Quran, tafsir mana kita nak guna. Supaya kita tidak sekarang ni isu pada hari ini telah berlebih-lebihan di dalam menafsirkan ataupun membuat huraian sehingga ianya telah melepasi daripada batasan asas Islam, seperti mana yang sehari dua ni yang agak bising, agak kita kata agak saya sendiri pun kecewa sebenarnya. Bila mana ada selebriti ustazah ni mengatakan bahawasanya mereka yang tidak solat Jumaat maka perlu solat taubat.
maka itu sebenarnya amat mengecewakan. Sebab itulah kita kena tahu siapakah yang sebenarnya yang berhak untuk memberikan keputusan hukum. Adakah seorang yang hanya mengajar ataupun orang yang mana orang yang hanya mengajar sahaja boleh memberi hukum? Tidak. Orang boleh memberi hukum. Sebab itulah dalam kaedah pengajian usul fiqh, antara faedah pengajian usul fiqh ialah kegunaan bagi seorang mufti untuk membuat satu garis panduan bagaimanakah untuk mengeluarkan hukum, ataupun al-mustafti yang disebutkan. Al-mustafti ni ialah orang yang minta hukum. Macam kita ni, kita orang yang mustafti, kita nak tahu bagaimanakah hukum itu keluar. Kalau semayang Jumaat dengan secara keuzuran, adakah perlu sepada solat taubat ataupun tidak? Jadi sebab itulah 2-3 hari ini Mufpa ada keluaran, ada antara jawatan kuasa fatwa pun telah keluarkan supaya ada di antara mereka pun suruh minta tarik balik pernyataan tersebut kerana ini amat membahayakan. Sebab itulah bukan senang untuk menyatakan satu hukum haram ke halal ke harus ke. Mesti dia punya metod itu mestilah tepat. Dengan metod usul fiqh, dengan metod maqasid syariah, dengan penggunaan instrumen qawaid fiqhiyah. Jadi bukan kata-kata sesuatu yang agak mudah. Jadi cadangan pada saya ialah contohnya kalau bertemu dengan ayat Quran di dalam buku teks, seboleh-bolehnya. Ya. Yeah. Oh, suara tak clear. Allah. Kenapa yang tak clear ni? Saya cuba. Okey. Boleh dengar kah suara? Okey kah? Saya harap bolehlah sebabnya mungkin ada gangguan teknikal. Okey, tak apa. Saya ada buat rakaman tu nanti mungkin kalau ada tu kita boleh dengar baliklah. Dalam tajuk akhlak Islamiyah ni dia ada 4 tajuk. Kita ambil kata 5 saja. Kata 4, kata 3, kata 2, kata 1 nanti mungkin kalau ada permintaan mungkin saya akan cuba untuk buatkan ulasan semula. Okey. Okey, tawaduk. Jadi seperti mana yang saya maklumkan sebelum ni, kita telah minta untuk buangkan. Saya sendiri pada pandangan saya minta buangkan pandangan bahasa. Maksud bahasa itu kita buangkan sebab tidak ada signifikan kepada seorang pelajar untuk tahu. Sebab kita bukannya aliran agama, kita ialah untuk pembentukan pelajar. Jadi kita ambil maksud ta'rif yang bertepatan dengan tajuk ini. Kalau tawaduk, apa dia tawaduk? Maka tawaduk itu seperti mana kita tahu sikap kerendahan hati kepada Allah dan sesama manusia. Itu jelas. Tadi takrif ni jelas kepada guru dan kita kalau kita mengajar pun kita jelaslah kepada pelajar. Okey. Cuma riwayat daripada hadis ini memerlukan kepada pada terjemahan dan juga pentafsir. Seperti mana yang saya katakan, kalau contohnya kalau hadis itu riwayat daripada Imam Muslim, kalau boleh kita kata untuk pembacaan kita ambil daripada contohnya Ikmalul Muallim boleh, ataupun mungkin daripada syarah Imam Nawawi sendiri dari tentang hadis Sahih Muslim, ataupun kalau kata ianya agak berbahasa Arab, mungkin hari ini sudah ada terjemahan dari ke dalam bahasa Inggeris ataupun ke dalam bahasa Malaysia, ataupun mungkin di sana dalam YouTube sekarang sudah banyak dah. Sudah banyak dah tentang pengajian hadis ni, contohnya daripada Maulana Asri daripada Kelantan pun ada. Jadi sebab apa kita nak tahu sebenarnya hadis ini yang maksud yang tepat. Contohnya wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidak ada seorang yang merendahkan diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkatkan darjatnya. darjatnya tu yang kita tahu darjat ni apa dia? Martabat tu bagaimana? Adakah martabat iman ataupun martabat di dalam syurga
atau martabat di hari akhirat. Jadi ini yang saya katakan terjemahan-terjemahan yang perlu supaya tepat. Supaya nanti inilah pegangan bagi murid kita bahawasanya kalau kita seorang yang tawaduk, maka kita akan mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'alanya begini. Jadi yang saya katakan, seboleh-bolehnya pengajian adab ini kita lebih fokuskan kepada sudut ataupun sebagai pembelajaran ilmu tasawuf. Kalau di pondok, pengajaran ilmu tasawuf. Sebab itulah kita telah sertakan dengan sifat-sifat tawaduk, contoh sifat. Ini semua merupakan periwayatan daripada hadis. Kita ambil contoh daripada hadis, bukan kita ambil daripada cerita kisah-kisah teladan, tidak. Kita ambil daripada hadis, bagaimanakah yang menunjukkan Rasulullah ni seorang yang tawaduk, contohnya dalam pergaulan, dalam rumah tangga, dalam makan minum, supaya inilah yang boleh pelajar amalkan. Contoh ni bukan sekadar contoh, tetapi mungkin kita di sini kita boleh buat satu intisari. Intisarinya Rasulullah ni kalau tawaduknya, kalau bergaulnya tidak memilih umur, tidak memilih darjat, contohnya. Jadi pelajar boleh pegang, rupanya kalau kita nak jadi seorang tawaduk, mestilah kita tidak memilih. Kalau contohnya walaupun aku ni seorang anak somebody lah, anak yang ada, orang yang berada lah, ada lah. Jadi dia tahu inilah yang dipegang oleh Nabi, yang mana diamalkan oleh Rasulullah, yang aku kena pegang pada hari ini. Ya, jadi sebab itulah saya kata tadi, yang permulaan tadi, supaya pengajian ilmu akhlak ni kita sudah kena tukarkan. Kita kena sudah cuba untuk hybridkan ilmu pengajaran ilmu akhlak sekarang ni kepada konsep amalan yang dibawa di dalam pondok. Sebab itulah kita bawa dengan tajuk tasawuf di dalam buku teks sebenarnya. Kalau ustaz-ustaz, kalau JPI semua perasan, kita sudah cuba untuk menerapkan sistem tradisional. Sistem tradisional, cuma kita hybridkan dengan konsep semasa. Dengan isu-isu semasa. Jadi yang menjadi kelainan di dalam buku teks. Terutama kita bermula daripada tingkatan 4 lagi, kita bermula dengan tingkatan 4 dengan tajuk Al-Khawf Wal-Raja dan lain-lain. Supaya kita semua dapat, sekurang-kurangnya pelajar dapat merasai kenapa hari ini pelajar pondok mereka lebih berdisiplin, pelajar pondok lebih dapat memahami ilmu agama. Sedangkan konsepnya sama dengan kalau dalam konteks kita pun sama. Kita gunakan rujukan yang sama. Kalau Ihya Ulumuddin yang kita pakai. Kalau bab fiqh tu kita guna al-fiqh al-manhaji. Fiqh manhaji mungkin ada tambahan sedikit dengan al-mu'tamad. Lepas tu kita tambah lagi mungkin dengan al-majmu' syarh al-muhazzab. Itu saja tambahan-tambahan. Tetapi kenapa pelajar kita tidak dapat menguasai sebenarnya yang saya kata konten-konten tadi. Sebenarnya kita nak cuba kali ini garapan daripada ilmu tasawuf yang ada di pondok tersebut kita bawa masuk ke dalam sekolah, tetapi dalam bentuk semasa, dalam bentuk kita pada hari ini. Sebab itulah tajuk-tajuknya kita lebih kepada praktikal. Sampai pada sekolah kita lebih pada praktikal. Apakah intipati? Apakah yang saya boleh pegang dengan tajuk ini? Hikmah tawaduk ni kita tengok dengan hikmah tawaduk. Kita lihat dari kita dah boleh laraskan pelajar mengikut aras masing-masing. Ada murid yang sederhana lah, ada murid yang rendah lah, ada murid yang tinggi lah. Jadi kita bagi seorang guru kita mungkin kita banyak berfikir bagaimanakah laras yang sesuai. Contohnya kalau kita kata membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Bagi mereka yang beraras tinggi, mungkin kita dah boleh bawa mereka bagaimana penilaian apakah itu takwa. Apakah itu takwa? Apakah sifat-sifat orang yang bertakwa? Yang ada 4 yang mana yang telah digariskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapakah orang bertakwa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Jadi kita boleh garapkan daripada sifat tawaduk ini. Kita boleh
kita dah boleh sintesiskan. Sintesiskan dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi ini yang saya kata, tapi kalau pelajar rendah mungkin kita kata kita boleh hanya go through ataupun kita boleh urai dengan cara yang lebih memahamkan kepada pelajar. Contohnya, seorang yang tawaduk. Mungkin kita boleh ambil balik contohnya ialah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, bagaimanakah Allah menerima korban daripada Habil kerana Habil ialah seorang yang bertakwa dan tawaduk. Itu merupakan kita kata sebagai garapan bagi mereka yang peringkat rendah ke, sederhana ke. Sebab kita tahu bahawa pelajar kita ni tak sama semua. Dan buku teks yang kita tulis, yang kami tulis sebenarnya, kita dah fikir dah daripada kebanyakan daripada orang yang berada di Sabah dan Sarawak dan seluruh Malaysia, dan inilah yang kami fikirkan yang setakat ini dan telah dimesyuaratkan di peringkat panel. Inilah yang kita kata yang boleh kami sampaikan mengikut aras pelajar saat peringkat tinggi, sederhana dan rendah. Okey, ini ialah tawaduk. Okey. Yang kedua ialah istiqamah. Istiqamah juga merupakan salah satu tajuk daripada cabang daripada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi maksud istiqamah itu ketaatan yang berterusan dalam melaksanakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ini jelas. Maksudnya ialah selagi mana satu ketaatan, sesuatu ibadat itu dilaksanakan secara berterusan, maka ia dikira sebagai istiqamah. Dan istiqamah ini merupakan suatu yang wajib, yang disuruh oleh Allah Ta'ala seperti mana di dalam surah Hud. Cuma hari ini, ayat ini, fastaqim kama umirta, adakah istiqamah ini dimaksudkan dengan ibadat wajib ataupun ibadat sunat ataupun pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar ataupun iman itu sendiri. Jadi ada di kalangan ulama yang telah berkata bahawasanya yang dimaksudkan dengan istiqamah di sini ialah iman. Fastaqim kama umirta. Supaya tetap berteguh di dalam jalan iman. Maksudnya tak nak lagi ada goyang-goyang dalam iman tersebut. Dalam keimanan tu Tuhan tak nak kita ada goyang-goyang. Itu dimaksudkan dengan istiqamah. Sebab kalau nak kata dengan ibadah, mungkin ada masyakkah, mungkin ada dengan kesusahan yang tidak dapat, pelaksanaan ibadat itu tidak dapat dilaksanakan. Jadi sebab itulah di kalangan ulama ada yang menjawab bahawasanya istiqamah di sini merujuk kepada iman. Sebab itulah dibawakan dengan surah Hud, tapi kita bawakan dengan spektrum ilmu untuk memberikan penambahan kepada pelajar bahawasanya amalan yang disukai oleh Allah ialah amalan yang dilaksanakan secara berterusan. Di sini mungkin kita dah boleh bagi contoh pada pelajar. Sebagai contohnya ialah solat duha 2 rakaat. Walaupun di sana ada pandangan yang mengatakan 12 sehingga 12 rakaat. Tetapi kalau sebaiknya kita buatkan dengan 2 rakaat secara berterusan. Itu ialah kita kata sebagai penambahan kepada pelajar contoh-contoh yang sesuai. Dan ini yang saya katakan tadi dengan istiqamah. Istiqamah itu memelihara iman dalam melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Inilah yang dimaksudkan dengan fastaqim kama umirta. Maksudnya itu adalah salah satu cabang. Jadi di dalam penafsiran ataupun syarahan bagi sebuah hadis, kita mesti melihat kepada rujukan-rujukan yang mu'tamad dan juga rujukan-rujukan yang mu'tabar. Contohnya, kalaulah hadis itu riwayat Muslim, mungkin kita boleh ambil daripada Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala supaya kita benar-benar dapat kita relatekan dengan keadaan pada hari ini. Okey, itu. Jadi dalam ni kita telah letakkan bagaimanakah cara-cara untuk memiliki sifat istiqamah. Jadi ini merupakan cadangan-cadangan yang telah kita
fikirkan antara cadangan yang terbaik, bagaimanakah caranya, walaupun di sana mungkin tak bolehkah kita tambah lagi dengan yang lain? Boleh. Tetapi inilah teras bagi cara untuk mendapatkan sifat istiqamah. Sifat istiqamah ada 6. Contoh pun kita telah masukkan dan ianya merupakan daripada sumber hadis, cuma satu daripada kitab sirah, daripada kitab Nurul Yaqin. Nurul Yaqin. Jadi kisah dakwah ni semua kita tahulah. Semua kita tahu bahawasanya bagaimanakah Rasulullah telah diberi pilihan antara kesenangan dunia dan juga berdakwah. Maka Rasulullah kata, aku memilih untuk berdakwah walaupun diberikan kesenangan dunia sekalipun tidak aku tinggalkan. Ini ialah antara perkara asas yang kita pun tahu. Kita pun tahu ianya merupakan antara pegangan ataupun yang digalas oleh Nabi SAW. Ini ialah sesipan ilmu, antaranya kita ambil daripada perkataan daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang dipetik daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dan hikmah ini pada yang kita lihat pada pertama, yang tajuk pertama tadi. Cuma saya nak pergi kepada yang ketiga. Alam sekitar penenang minda. Jadi dalam tajuk alam sekitar penenang minda, okey, dalam akhlak Islamiyah ni sebenarnya, untuk pengetahuan ustaz-ustazah, kita telah bincang di dalam tajuk yang akhlak Islamiyah ni, kita telah bagikan pada dua bahagian. Pertama ialah bentuknya tasawuf, okey. Yang kedua ialah berbentuk adab. Okey. Apa maksud adab? Adab ialah kelakuan yang bentuknya zahiriyah, yang berbentuk zahir, yang berbentuk secara kelakuan amaliyah, yang terbit daripada hati. Itu yang dimaksudkan dengan adab. Jadi adab ni, kalau kita kata adab dengan alam sekitar, maksudnya bagaimanakah kelakuan seseorang itu terhadap alam sekitar, yang mana sebenarnya ia terbit daripada hati. Sebab itulah kita lihat di sini dia ada banyak kepada adab menjaga alam sekitar. Lepas tu ada dengan hikmah adab menjaga alam sekitar. Itu yang sebenarnya untuk makluman ustaz-ustazah, kenapakah ada sedikit kita lihat daripada buku teks, daripada adab kita ada akhlak. Dalam akhlak tu ada macam-macam, ada dua seperti ada dua bahagian. Sebenarnya memang ada dua bahagian pun. Cuma kita tidak maklumkan. Jadi mungkin di sana mungkin kita menganggap bila belajar akhlak Islamiyah ni baca je. Sebenarnya ada part yang mana ianya berbentuk ilmu tasawuf yang perlu kita garapkan dengan sebetul-betulnya, supaya pelajar tu, kalau contohnya kalau belajar bab khauf war raja tu, dia akan menjadi seperti yang kita tunjuk yang mana kami tunjukkan dalam buku teks tu, gambar seekor burung. Di mana khauf dan raja itu ialah seimbang. Jadi bagaimanakah kita nak menyeimbangkan pelajar dengan sifat khauf dan raja? Yang tu yang perlu garapan daripada ilmu tasawuf. Jadi kali ini sama juga kita ada istiqamah dan tawadhu. Cuma alam sekitar ni merupakan tajuk adab. Yang saya kata tadi lah, yang berbentuk amaliyah, yang mana lahir daripada kita punya hati lah. Itu yang kita kata tajuk adab. Jadi boleh dah pada hari ini, kalau ustaz-ustazah kita tengok balik buku, kalau yang mengajar kata 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi bila kita lihat semua sekali daripada 1, 2, 3, 4, 5 tu, ataupun 4 lah, kita berhenti 4. Kalau bila bertemu dengan tajuk adab, maka garapannya ialah berbentuk amaliyah. Jadi kalau contohnya, kalau adab menjaga alam sekitar, bagaimana? Kalau bab wasatiyah kata 4, bagaimanakah yang dikatakan dengan wasatiyah? Pandangan daripada Syekh Yusuf Qaradawi. Sebenarnya dalam wasatiyah, dalam kata 4 tu, kita banyak mengambil daripada pandangan daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi.
Jadi bagaimanakah Syekh Al-Qaradawi telah menggarapkan sifat wasatiyah itu, yang sebenar-benarnya inilah yang wasatiyah yang dikatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan. Yang dia dimaksudkan dengan wasatiyah itu bagaimana? Adakah dan ia merupakan teras. Kalau sebelum ni kita ada Islam hadari. Itu adalah antara teras yang yang juga diguna pakai daripada wasatiyah yang telah digarap oleh Yusuf Qaradawi. Jadi kalau kita hari ini, kalau kita boleh review semula. Review semula daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 4 sehingga tajuk adab dengan alam sekitar ni, kita dah boleh dah kita buat pembahagian. Yang ni tasawuf, yang ni adab, yang ni tasawuf, yang ni adab. Kalau bertemu dengan tajuk adab, semestinya kita perlu pada praktikal. Sebab tajuk tasawuf ni dia perlu garapan supaya pelajar ataupun orang yang mendengar itu dia boleh membersihkan jiwa. Seperti mana saya sebut tadi, ada takhalli dan tahalli. Takhalli dan tahalli. Nanti kita, tajuk yang akhir nanti tentang mazmumah, iaitu kita nak takhalli. Kesimpulan daripada segala sifat-sifat mazmumah yang perlu ditakhallikan ada dalam tajuk yang hujung. Cuma pada awal-awal tu kita ada amanah dan lain-lain lah. Amanah, benar. Sampai pada tawadhu, dan kita telah boleh buat pembahagian. Ini ialah tasawuf, ini ialah adab. Jadi senang kita nak mengajar nanti pun kita tahu yang ni bidang tasawuf, yang ni bidang adab. Jadi bila bidang tasawuf, garapannya bagaimana, contohnya bagaimana. Jadi lepas pada hari ini kita harapkan, so kalau betul kalau betul lah ianya bentuk ilmu tasawuf, kita dah tahu dah bagaimanakah corak ilmu tasawuf itu. Kemana hala tuju ilmu tasawuf? Adakah kadar mengajar saja, cerita saja, ataupun lebih daripada itu? Kalau adab, contoh yang mana? Contoh kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, lepas tu dengan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi garapan-garapan adab tu bagaimanakah ulama-ulama dulu bawa. Jadi kita cuba untuk meniru dan memakai konsep yang telah dibawa oleh orang-orang terdahulu. Itu ialah adab. Okey. Untuk yang terakhir, saya lewat sikit. Iaitu mengenai sifat mazmumah meracuni hati. Yang ini sebenarnya tajuk ialah tajuk rumusan. Rumusan daripada tingkatan 1 sehingga kepada tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang terakhir ini. Maka ini ialah rumusannya. Rumusan yang kita belajar sebelum daripada ini sebenarnya banyak yang sifat mahmudah. Tetapi sebenarnya dalam Islam kita memerlukan kepada selain daripada mahmudah, supaya pelajar dapat tahu yang manakah yang dikatakan sebenarnya ibu ataupun pokok kepada mazmumah yang menjadi racun kepada hati. Jadi di dalam tajuk ini diberikan beberapa sifat mazmumah yang menjadi asas kepada rosaknya hati. Antaranya ialah riya. Riya, lepas tu ujub, lepas tu hasad. Yang ni yang kita kata sebagai yang berlega-lega di kalangan anak-anak murid kita. Yang perlu mereka sedar, dan inilah sebenarnya yang merosakkan amalan mereka. Selain daripada meracuni hati, sifat mazmumah ini ialah membawa kepada kerosakan pahala ibadat. Jadi penekanan kita bila kita mengajar dalam tajuk sifat mazmumah ini ialah kita perlu memberi penekanan kepada kalaulah sifat mazmumah tersebut pelajar buat atau pelajar mungkin secara sedar atau tidak, benarnya ia boleh membawa kepada kerosakan amal ibadat. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini ayat daripada satu hadis
daripada mengenai hasad dengki. Ada hadis ni ada yang sahih, hadis yang sahih, iaitu hendaklah kamu menjauhi sifat hasad dengki. Sungguhnya hasad dengki itu menghapuskan kebaikan seperti api membakar kayu api. Jadi jelas, mereka yang mengamalkan hasad dengki, maka amalan mereka akan menjadi rosak. Jadi sebenarnya inilah kita nak bawa ke pelajar. Kalau kamu hasad dengki sama kamu, amalan kamu akan rosak. Yang ini ialah yang saya katakan sebagai ilmu tasawuf. Kegarapan daripada ilmu tasawuf. Macam juga ujub. Kalau bab ujub, bagaimanakah yang telah beri amaran yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam masalah riak pun, kita pun dah tahu hadis bagaimana Rasulullah telah nyatakan bahawasanya perkara yang paling takuti ialah ke atas kamu ialah syirik yang kecil. Dalam hadis yang lain disebut mengenai semut yang hitam menjalan di atas batu, lepas tu pada waktu malam, iaitu apa dia? Syirik itu ar-riya. Jadi maksud yang sama saja, cuma ada hadis itu, hadis yang mungkin kategorinya dhaif dan ada kategorinya hasan li ghairi dan lain-lain. Jadi penekanan kita tentang sifat mazmumah ini ialah mengenai sifat-sifat yang boleh merosakkan jiwa, merosakkan amalan bagi seseorang pelajar. Jadi insya-Allah kalau semua yang saya sebutkan tadi, kalau dapat kita cuba garapkan dalam PDPC, sebenarnya kita tak akan kata lagi, senangnya bagi akhlak ni kita bagi pada pelajar je bentang. Tak ada. Sebenarnya pelajar bentang itu mungkin kita kata satu part aktiviti pelajar. Tapi sebenarnya garapan daripada seorang guru sebagai seorang yang dikatakan sebagai seorang murabbi. Dan saya sebutkan sebelum ini, fungsi guru ada 5. Sebagai mudarris, sebagai muallim, sebagai muaddib, sebagai murabbi dan sebagai mursyid. Ini ialah kita kata fungsi seorang guru atau peranan seorang guru. Ada guru yang bentuknya mudarris. Mudarris ni dia mengajar saja. Ada guru yang muallim yang memberi penerangan kepada pelajar. Ada guru yang muaddib yang memberi penekanan tentang adab kepada seorang pelajar. Ada guru yang mana mursyid yang memberi jalan tunjuk kepada pelajar. Inilah jalan yang sebetul-betulnya. Dan ada guru yang paling hebat, dia panggil sebagai murabbi, iaitu guru yang mentarbiah, yang mendidik bukan sahaja fizikal ataupun kelakuan bagi murid, bahkan hati bagi seseorang pelajar. Jadi ini garapan 5 peranan ini telah saya masukkan dalam buku saya Rahsia Jutawan Akhirat, dan alhamdulillah saya mendapat berita semalam buku tersebut telah menjadi pilihan bagi bacaan bagi guru-guru pada hari ini, alhamdulillah. Jadi dan insya-Allah buku tersebut sedang dalam proses lagi kita penambahbaikan untuk kita edarkan ke sekolah-sekolah ke seluruh Malaysia. Jadi antara isi kandungan yang saya memberi penekanan saya ialah 5 perkara tadi, iaitu muaddib, iaitu mudarris, muallim, muaddib, murabbi, mursyid. Ataupun ada tuan tukar mudarris, muallim, muaddib, mursyid, murabbi. Ini sebenarnya konsep falsafah yang telah digarap oleh Hassan Langgolong, Profesor Hassan Langgolong dalam kertas kerja beliau tentang fungsi GPI, Guru Pendidikan Islam. Jadi itu saja daripada saya pada malam ini. Segala yang baik, segala yang kita kata yang baik itu yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau ada persoalan, jikalau ada soalan tak? Alhamdulillah. Kalau ada soalan ke nanti, insya-Allah saya akan buat sesi khas. Sesi khas nanti kita akan mungkin ada soal jawab. Selepas kita habis semua ni, mungkin kita akan ada sesi soal jawab. Yang mana pada hari ini saya nak beri gambaran dahulu pada ustaz-ustazah
mungkin Ustaz mungkin boleh buat kajian sedikit pada mula lepas pada hari ini. Semalam kita hadis, hari ini adab. Kemungkinan satu masa nanti kita akan lihat pula tajuk akhlak, tajuk apa, sirah. Mungkin pada malam esok. Saya tak janjilah nanti kalau saya ada kelapangan masa saya akan maklumlah. Kita bila-bila kita akan bersiaran semula tajuk tajuk sirah nanti ya. Tajuk tentang khalifah. Bagaimana kita nak mengajar sirah supaya ianya memberi kesan kepada pelajar. Banyak isu-isu yang menarik dalam tajuk sirah tu ya, terutama Turki Osmania, lepas tu dengan apa Salahuddin Al-Ayyubi, lepas tu dengan Hasan Al-Banna, lepas tu dengan Profesor Ahmad Ibrahim. Jadi itu semua isu-isu yang menarik yang boleh kita bincangkan selepas daripada itu. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Ustaz-Ustazah yang sudi bersama-sama dengan saya pada malam ini. InsyaAllah kita jika diberi peluang dan pada masa akan datang kita akan jumpa lagi, berbincang lagi mengenai tajuk sirah, tajuk sirah, dan juga terima kasih pada Ustaz-Ustazah yang sudi meluang masa lah untuk mendengar sedikit daripada saya pada hari ini. Jumpa lagi insyaAllah pada masa-masa akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.